Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-66 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita akan berkongsi daripada pembacaan buku Kembara Mahsyar yang menceritakan tentang perjalanan kehidupan yang ditempuhi oleh setiap daripada manusia, daripada alam roh ke alam rahim, alam dunia, alam barzah dan juga alam-alam yang seterusnya. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan komen di TikTok dan juga FB. Ahlan-ahlan Ica Caca dan juga sahabat-sahabat yang lain di ruangan FB. Ahlan-ahlan Alhamdulillah Hussein, Erin Rin Haji, Bujang, kemudian Muhammad Hardi, Izzi Aish, Yaya Lia, Nora Hayati Sulaiman, Nora Makdarus, kemudian Aini Osman, Kamiza Muhammad Amil, Tumirah Damiri, Fauzia Yunus, Ninda Anis, Ana Sukaimi, Zainab Mahmud dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada yang berada di ruangan TikTok juga, Butik Frontliner dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita sedang membaca tentang keadaan manusia ketika mana berlakunya tiupan as-sur, tiupan sangkakala. Maka semalam kita telah melihat kepada beberapa perkara berkenaan tentang tiupan sangkakala. Yang pertama, kita telah baca bahawa tiupan sangkakala ini berlaku pada hari Jumaat dan kiamat memang berlaku pada hari Jumaat. Kemudian yang kedua yang kita telah baca semalam bahawa para ulama berbeza pendapat adakah tiupan sangkakala sebanyak 2 ataupun 3 kali, dan majoritinya menyebut sebanyak 2 kali. Maka tiupan yang pertama adalah ketiupan yang membinasakan seluruh ciptaan dan mematikan seluruh manusia, jin dan sebagainya. Dan tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan semula. Dan ini dijelaskan di dalam suratul Nazi'at bermula daripada ayat yang ke-6, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Maka semalam kita telah kongsikan bagaimanakah gambaran bentuk as-sur, tiupan sangkakala, dan bagaimana malaikat Israfil sentiasa pada setiap masa dah bersedia untuk meniupnya. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan-ahlan Ummi Abi, terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairah. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Maka kita nak lihat daripada muka surat 198. Maka apabila malaikat mula meniup sangkakala, maka apakah yang mula-mula akan berlaku? Maka pada muka surat 198 digambarkan berlakunya goncangan. Pada waktu itu bumi akan bergoncang dengan sangat-sangat dahsyat. Tak pernah lagi bergoncang seperti itu. Dan kita boleh nampak gambaran kecil goncangan dahsyat kiamat dengan gempa bumi yang berlaku. Namun gempa bumi berlaku pada tempat yang tertentu, negara yang tertentu, daerah yang tertentu. Untuk pada waktu itu goncangan
yang seketika dan goncangan tidaklah sedahsyat goncangan kiamat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan kita dah baca ayatnya, ayat 1 hingga 3 daripada surah Az-Zalzalah, apabila ditiupnya sangkakala maka bumi akan bergegar dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Al-Quran gambarkan, maka bila malaikat meniup tiupan sangkakala, perkara yang mula-mula akan berlaku selain daripada ketakutan manusia adalah bumi akan bergoncang semuanya, seluruhnya dengan goncangan yang sangat dahsyat. Sehingga firman Allah, wa akhrajatil ardu athqalaha, segala apa yang ada dalam isi bumi semuanya pada waktu itu dikeluarkan dan dimuntahkan. Terima kasih banyak-banyak Ummi Abi, terima kasih kepada semua yang memberi gift, jazakumullahu khairan. Maka ini kita dah baca semalam. Maka apabila berlakunya goncangan tersebut, bagaimanakah keadaan manusia bila berlakunya zalzalah tersebut yang ribuan kali lebih dahsyat daripada gempa bumi yang biasa kita baca, yang biasa kita nampak gambaran dan videonya, jauh lebih dahsyat daripada itu, kerana seluruh bumi pada waktu itu bergoncang dengan goncangan yang dahsyat, bergegar dengan gegaran yang dahsyat. Maka bagaimanakah keadaan manusia bila perkara tersebut berlaku? Kata penulis buku pada muka surat 198, gegaran yang hebat itu menyebabkan penghuni bumi terumbang-ambing. Manusia, binatang yang berada di atas muka bumi, semuanya pada waktu itu terumbang-ambing. Para wanita akan lupa terhadap anak-anak yang sedang mereka susu kerana risaukan keselamatan diri mereka. Maka bila berlakunya kiamat di dunia, belum lagi hari kebangkitan. Hari kebangkitan lagi dahsyat. Maka ketika mana berlakunya gegaran, goncangan, gempa yang sangat-sangat dahsyat, maka Al-Quran gambarkan manusia akan pada waktu itu hanya memikirkan diri sendiri sahaja. Maka ibu kalaulah sedang menyusukan anak, dan disebutkan ibu yang sedang menyusukan anak kerana itu adalah gambaran kemuncak kasih sayang seorang ibu terhadap anak adalah ketika mana dia sedang menyusukan anak tersebut. Maka itu adalah hubungan yang paling rapat boleh ada di antara manusia, di antara ibu dan anaknya. Kalaulah berlakunya kiamat pada waktu itu, apa yang berlaku? Kita akan baca nanti. Al-Quran menggambarkan ibu pun akan pada waktu itu mengabaikan anak yang sedang disusukan. Akan pada waktu itu meninggalkan anak yang sedang dia susukan. Kenapa? Kerana mereka risaukan keselamatan mereka. Seluruh bumi pada waktu itu bergegar dan bergoncang. Wanita-wanita hamil pula akan keguguran, dan pada waktu itu kanak-kanak yang masih kecil akan terus beruban. Dahsyatnya gambaran yang Al-Quran berikan tentang kiamat. Anak-anak yang pada waktu itu rambut mereka penuh dengan kehitaman. Pada waktu itu mereka penuh dengan keindahan, cantik rambut dan sebagainya. Tapi bila berlakunya kiamat, Al-Quran gambarkan kanak-kanak yang masih kecil dalam tempoh yang seketika rambut mereka boleh berubah menjadi uban kerana dahsyatnya situasi kiamat yang bakal dihadapi oleh manusia. Lalu Allah ceritakan peristiwa ini di dalam suratul Hajj ayat 1 dan 2. Jom kita lihat suratul Hajj. Suratul Hajj adalah surah yang ke-22. Pada surah yang ke-22 pada ayat 1 dan 2. Firman Allah Subhanahu wa taala kita baca kedua ayat ini, muka surat yang ke-332. Kepada sahabat-sahabat yang ada Al-Quran, boleh buka Al-Quran. Suratul Hajj, muka surat 332, bermula daripada ayat 1 hinggalah ayat yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang goncangan, tentang pada waktu itu zalzalah yang Allah dah sebut pada surah Az-Zalzalah juga. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu. Bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Jagalah hubungan kamu dengan Tuhan kamu. Kenapa? Maka pada ayat yang pertama ini memberikan intro, yang mana pada ayat yang pertama ini firman Allah, Inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Firman Allah, sesungguhnya gempa, goncangan bumi pada hari kiamat itu satu perkara yang azim, satu perkara yang sangat besar, satu perkara yang dahsyat, satu perkara yang hebat. Goncangan bumi pada waktu itu kesemuanya bergoncang dengan goncangan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Maka sebelum Allah menceritakan itu, Allah menyebut ittaqu rabbakum. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Jagalah hubungan kamu dengan Allah sebelum datangnya waktu goncangan bumi, dunia yang begitu dahsyat, sehingga Allah sebut syai'un azim. Ianya adalah sesuatu perkara yang besar, sesuatu perkara yang dahsyat. Apakah keadaan manusia bila bumi bergoncang keseluruhan dia? Bila berlakunya gempa dengan gempa yang sangat dahsyat. Kita lihat ayat yang kedua pada surah ini, firman Allah, Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Firman Allah, pada hari itu kamu melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Tiap-tiap ibu yang menyusu akan melupakan anak yang disusukannya. Tak ada keadaan yang lebih rapat, lebih dekat di antara seorang manusia lebih daripada ibu kepada anaknya. Pun begitu. Dan tidak ada keadaan yang seorang ibu lebih dekat dengan anak lebih daripada keadaan menyusu. Kasih sayang yang dia ada, cinta yang dia ada. Namun apa Al-Quran gambarkan tentang inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, goncangan, gempa, dan pada waktu itu kehancuran yang dahsyat berlaku, sehingga firman Allah, betapa ngerinya keadaan tersebut, sehingga tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Setiap ibu yang menyusu akan melupakan anak dia. Ibu yang sedang menyusu ni, dia lupakan anak dia. Pada waktu itu dia dah tak peduli tentang anaknya. Kemuncak pada waktu itu Al-Quran gambarkan dahsyat peristiwa kiamat yang bakal berlaku, sehingga kan seorang manusia dalam keadaan dia paling sayang anaknya, dalam keadaan ketika mana anaknya sedang disusukan badan, dia akan campak anak dia, lupakan anak dia. Bukan itu sahaja, Al-Quran gambarkan tentang dahsyatnya zalzalah, goncangan yang bakal berlaku. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Firman Allah Subhanahu wa taala, gambaran yang kedua, dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugur anak yang dikandungnya. Gugur kandungan dia. Dahsyatnya gegaran, goncangan, gempa dan zalzalah ketika mana nak berlakunya kiamat, sewaktu ditiup oleh malaikat Israfil, maka ibu yang sedang mengandung gugur kandungan dia pada waktu itu juga. Kerana ngerinya pandangan pada waktu itu, dengan bukit bukau yang berterbangan, matahari pada waktu itu hilang sinarnya, bintang dan bulan berguguran. Pada waktu itu tak boleh nak dibayangkan dahsyatnya. Maka Al-Quran sekadar gambarkan kepada kita keadaan manusia yang masih ada. Maka yang sedang mengandung, kalaulah pada waktu itu sedang mengandung, akan gugur kandungannya. Padahal tidak ada sesuatu yang Al-Quran sebut sebagai sesuatu yang kuat lebih daripada rahim ibu. Pun begitu, ketika mana kiamat berlaku, maka akan berguguran kandungan jika ada. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi pada ayat yang kedua ini, firman Allah, wa taran nasa sukara. Firman Allah,
engkau akan melihat pada waktu itu wahai Muhammad, manusia berada dalam keadaan mabuk. Tapi sebenarnya bukan dia mabuk, bukan dia minum arak, bukan. Firman Allah pada ayat yang kedua, wa ma hum bisukara, dan tidaklah mereka itu mabuk. Engkau nampak mereka seperti orang mabuk. Pada waktu itu cara berjalan pun tidak terurus, tidak tentu arah. Cara bercakap pun pada waktu itu tidak terurus, tidak tentu arah. Kejap ke sana, kejap ke sini. Berlari ke sana, patah balik ke sini. Menyembunyi, melompat. Tak ada tempat untuk selamat. Maka Al-Quran gambarkan, engkau akan nampak manusia ketika mana berlakunya gegaran, gempa bumi, goncangan dahsyat. Ketika mana tiupan sangkakala yang pertama, engkau nampak manusia seperti orang yang mabuk. Tapi wama hum bisukara, mereka ini tidaklah mabuk. Habis kenapa? Yang sedang menyusu pun akan lupa bayinya, yang sedang mengandung akan gugur kandungannya, yang sedang yang pada waktu itu yang sedang berjalan seperti kelihatan seperti orang yang mabuk dan gila. Kenapa semua ini berlaku? Firman Allah, walakinna azaballahi syadid, dan akan tetapi azab Allah pada waktu itu adalah sangat-sangat syadid, sangat-sangat mengerikan. Bagaimana Allah tunjukkan kehancuran dunia. Bagaimana Allah tunjukkan tak ada siapa yang boleh selamat. Tidak ada siapa yang pada waktu itu boleh melawan. Manusia ada yang menyangka dia boleh cipta Dia boleh cipta tempat persembunyian. Tak ada. Semua pada waktu itu akan berada di dalam keadaan takut, dalam keadaan risau, kerana ngerinya pada waktu itu azab siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah suratul Hajj ayat 1 dan 2 yang kita baru baca sebentar tadi, yang mana suratul Hajj ayat 1 dan 2 adalah penerangan terhadap situasi dan keadaan manusia ketika mana berlakunya zalzalatas sa'ah, goncangan pada waktu itu, gempa yang sangat dahsyat ketika mana berlakunya tiupan sangkakala yang pertama. Kata penulis, muka surat 199, engkau bayangkan yang semua manusia bertempiaran lari tanpa arah. Tak ada tempat nak pergi. Dia nak pergi sembunyi dekat tempat yang dia rasa kukuh. Tempat itu pun sedang binasa. Dia nak lari ke arah timur pun sedang bergoncang dengan dahsyat. Barat pun sama. Tak ada tempat untuk dia menyelamatkan dirinya. Maka kata penulis buku, namun ketika mana manusia ini berlari tanpa arah, maka para malaikat telah menghalang mereka dan pada waktu itu memukul wajah-wajah mereka. Tak ada tempat nak lari. Pada ketika itu, tiada sesiapa yang dapat melindungi mereka daripada siksaan Allah. Bahkan tadi kita baca itulah waktu yang sangat getir bagaimana Allah menzahirkan kemurkaannya. Keadaan manusia menjadi sangat tidak stabil. Mereka bingung, mereka hairan dan diliputi rasa takut yang amat dahsyat. Siapa boleh tolong? Siapa boleh bantu? Siapa yang boleh untuk selamatkan mereka? Tak ada sesiapa. Kata penulis buku, bumi bergegar dengan dahsyat. Sebab itu Al-Quran pun sebut syai'un azim. Bumi bergegar dengan begitu dahsyat sehingga manusia terumbang-ambing seperti orang yang terumbang-ambing di lautan ketika di lambung ombak. Pada waktu itu manusia pun terumbang-ambing. Lautan akan memuntahkan airnya. Wa idzal biharu sujjirat. Al-Quran gambarkan tentang lautan memuntahkan airnya di dalam surah Takwir. Di dalam surah Takwir pada surah yang ke-81 pada ayat yang ke-6, surah Takwir pada ayat yang ke-6, firman Allah, wa idzal biharu sujjirat. Begitu juga pada surah berikutnya, suratul Infitar, pada ayat yang ketiga, firman Allah, wa idzal biharu fujjirat. Apabila lautan pada waktu itu mendidih, apabila lautan pada waktu itu memuntahkan air dia, pada waktu itu lautan
seperti mendidih, mengeluarkan ombak yang tinggi. Macam mana kita nampak dalam keadaan ketika mana tsunami, ketika mana tsunami, ketika mana berlakunya gegaran daripada dalam lautan, maka lautan pun memuntahkan airnya. Lautan pun pada waktu itu airnya menjadi berbuak-buak. Itu keadaan lautan. Bagaimanakah keadaan tempat-tempat yang lain? Maka insya-Allah kita akan sambung kemudian insya-Allah. Saya minta maaf tak dapat nak sehingga jam 6.30 kerana ada program di Puchong pada petang ini, ada program di luar dan kena ada sana pada jam lebih kurang jam 7. Lalu masa tak mengizinkan untuk berkongsi sehingga jam 6.30. Tapi syukur kita dapat bersama walaupun sekadar dalam tempoh 20 minit lebih. Kita akan sambung esok pada waktu yang sama, pada waktu jam 6 petang, dan doakan saya dapat mulakan semula hayati Quran saya yang sekian lama kita berhenti. Terima kasih banyak FE Mansur, terima kasih banyak kepada semua yang beri gift. Moga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan dan ganjaran. Kita jumpa nanti insya-Allah. Saya minta maaf kita habis 6 minit awal atas faktor ada program berbuka pada petang ini. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua.